Okay, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okay, seperti yang aku janjikan pada episod Share Seram pada kali ini, aku akan ceritakan tentang santau buruk muka. Aku akan ceritakan sedikit tentang santau buruk muka ni, yang mana santau buruk muka ni sebenarnya santau yang dikenakan kepada orang untuk membuatkan orang tersebut, tak kiralah cantik macam mana pun ataupun buruk macam mana pun, dia akan terlihat buruk di mata orang. Dan juga sepanjang aku tahu, dia akan mengenakan side effect jugalah, seperti yang mangsa yang terkena tu akan merasa kulitnya tidak selesa, kepanasan ataupun terjadi sesuatu pada kulitnya. So macam ada side effect jugalah benda ni. Okay, first cerita ni berkisahkan tentang seorang pelajar universiti. Pelajar ni sebenarnya adalah pelajar jurusan pemodelan. Senang kata dia modeling, tapi bukan kursus modeling, maafkan aku. Dia macam buat macam kerja sampingan lah. Dia belajar dalam kursus ataupun kos yang mana melibatkan perhotelan, iaitu tourism. Dan setelah beberapa lama dia belajar di situ, dia semakin mendapat banyak pekerjaan, di mana ialah seperti yang kita tahu, setelah kita mengenali lebih banyak orang, akan banyak connection yang kita akan dapat buat. Dan melalui rakan-rakannya, dia telah berjaya mendapatkan beberapa kerja. Dan sebenarnya tanpa dia sedari, ada pelajar daripada kos lain yang menyedari bahawasanya dia ni sedang meningkat naik dalam industri ni, iaitu pemodelan. Dan agak iri hati, menyebabkan rasa dengki tu mula timbul. Okay, firstly santau ni sememangnya bermula pada hasad dengki, dan juga berasa mereka ni lebih baik. Jadi macam mereka the best. So macam mereka nak singkirkan pesaing mana yang ada. Okay, so lepas daripada dia mula merasa tidak selesa dengan naiknya pelajar ni, dan untuk pengetahuan juga, si penghasad dengki ni, dia adalah senior kepada pelajar tadi, walaupun berbeza kos. Dia senior 2 tahun, yang mana di tahun akhir pun. Okay, balik pada cerita. Setelah pada dia mula menimbulkan perasaan hasad dengki dalam diri dia, dia mula mendapatkan tukang ubat, ataupun dalam bahasa Melayu kita dipanggil bomoh, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada si mangsa ini, iaitu dengan mengenakan santau buruk muka. Pada mulanya dia sendiri tidak mengetahui tentang benda ini. Baliknya menanyakan apa cara terbaik untuk menyingkirkan pesaingnya ini. Lalu bomoh tersebut telah mengatakan ada satu cara yang terbaik, yang mana ini akan menyebabkan dia akan terjejas lah pendapatan dia, pekerjaan dia. So bila ditanya, rupanya ialah santau buruk muka. Yang mana santau ini dikenakan kepada orang melalui saya tak pasti detail dia, sebab saya takut bila saya lakukan pembanjaan dia macam yalah, seolah-olah kita nak mendalami, tapi adalah cara-cara dia. Cuma kita tahu benda ni ada, dan kita cuma elakkanlah daripada orang melakukan pada kita. Okay, seterusnya, selepas proses dilakukan, si mangsa ni mula merasa efek yang boleh katakan segera. Walaupun pada mulanya pelaku ni tidak merasakan benda tu mujarab kerana dilihat seolah-olah lambat. Padahal si mangsa ni menyorokkan apa yang terjadi pada mukanya dan apa yang terjadi pada dirinya daripada orang lain, yang menyebabkan seolah-olah dia tidak menghadapi masalah berkaitan dengan kulit, berkaitan dengan muka dia. Dan setelah beberapa ketika, akhirnya mangsa pun telah mula menunjukkan ketidakselesaan dengan tidak menghadiri kelas, mula kurang bekerja secara dalam bidang pemodelan. Dan setelah pada itu, mereka pun telah membuat beberapa pertanyaan, iaitu rakan-rakannya, kenapa dia mula tidak aktif dalam pekerjaannya, yang mana sebelum ni seperti yang diketahui, dia kerap keluar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Selepas habis kelas, kadang dia perlu spend time untuk menyiapkan kerja-kerjanya, ataupun pergi melakukan tugas-tugas, ataupun orang cakap part time job. Namun setelah beberapa ketika, dia seolah-olah macam mula lebih memencilkan diri. Dan setelah hampir 3 bulan mendiamkan, rakan sebilik yang pada mulanya ingin menjaga hati, namun telah memberi pertanyaan pada dirinya dengan mengatakan kenapa dia mula macam tak bergaul sangat, dia macam kurang untuk
memberikan expose diri dia seperti mana dia sebelum ni. Dan setelah beberapa kali pertanyaan ditepis, akhirnya mangsa telah mengatakan bahawasanya dia merasakan orang melihatnya dengan keadaan satu pandangan yang lain, dan dia juga merasakan kulitnya seolah-olah macam menghadapi masalah. Dan untuk pengetahuan, kawan di sini pun ada yang mengatakan seolah-olah seri mukanya ni bukan seri muka yang orang kata macam pengantin, dia macam seolah-olah ada sesuatu mukanya macam seolah-olah ditarik, macam dia seorang yang jenis senyum yang manis. Namun walaupun dia senyum manis, tapi terdapat sedikit kecacatan pada senyumnya, seolah-olah begitulah. Setelah pada itu, rakannya telah mencadangkan untuk dia berjumpa dengan seorang ustazah daripada kampus mereka, yang mana mereka mengatakan ustazah tersebut agak pakar dalam benda-benda ni. Dan nak jadikan cerita, ustazah tersebut sebenarnya merupakan juga guru pada satu subjek dalam kos mereka, yang telah memudahkan lagi urusan ni. Dan selepas pada itu, sebab tiba ataupun berjumpa dengan ustazah tersebut telah mengajak untuk masuk ke dalam bilik pensyarah. Dan ustazah tersebut telah mengatakan ada apa untuk berjumpa. Dan setelah mereka ceritakan apa masalah, Nanya ustazah tu tersenyum dan mengatakan Nanya ustazah dah tahu, ustazah cuma nak kepastian je lah. Dan setelah ustazah tersebut membacakan beberapa ayat dan telah membacakan beberapa surah dan menyapu pada muka mangsa ni, dan juga membaca ke dalam air, dan menyuruh mangsa ni untuk menyapu kepada mukanya setelah berselawat atau membaca doa-doa khusus. Dan hal ini telah dapat dilihat ada perubahan yang ketara. Dan apa yang memeranjatkan, secara tiba-tiba santau ini telah menyebabkan terbongkarnya bahawasanya siapa penghantarnya, iaitu si pelaku ni, di mana si pelaku ni secara tiba-tiba telah menyerang mangsa dengan mengatakan, aku dah hantar barang dekat kau, kenapa tiba-tiba kau macam dapat balik kerja kau, kenapa kau tiba-tiba macam boleh baik ni. Dan secara tak sengaja benda ni telah membongkar segala apa yang telah mereka katakan misteri selama ni, apa yang terjadi pada dirinya, siapa yang buatnya. Ustazah tersebut pun sebenarnya tidak menceritakan siapa pelaku ataupun apa jenis bentuk ni. Cuma ustazah tersebut mengatakan ada orang buat awak nampak tak cantik, awak suram, ataupun boleh katakan orang tak berminat lah dengan awak. So macam customer dia untuk memberi part time job dia macam tidak mudah melihat dia sebagai satu attractive figure. So dari sini kita dah dapat pengajaran bahawasanya janganlah berhasad dengki orang, kerana di penghujungnya kita juga akan sendiri kadang membongkar kejahatan kita, dan juga kita juga tidak mendapat apa-apa daripada hasad, dengki, benci-benci ni. Di akhir semua ni kita tetap masih lagi hamba Allah yang mana kita perlu bersujud kepadanya. Segala rezeki terletak pada tangan Allah. Mohonlah padanya kita jika kita memerlukan ataupun kita ingin meminta bantuan. Okay, sampai sini episod aku pada kali ini. Okay, kalau korang suka korang boleh share, komen, like dan subscribe channel aku. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Assalamualaikum. Bye-bye.